Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu araqil junubi wa anna al-muslima la yanjusu. Bab 23 Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu araqil junubi. Bab berkenaan dengan peluh daripada orang yang wajib mandi junub. Wa annal muslima la yanjusu, dan sesungguhnya orang Islam tidak menjadi najis. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan Ali bin Abdullah Al-Madini qala haddatsana Humaid qala haddatsana Bakr an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd tariq al-Madinah wa huwa junubun fankanastu minhu ay fata'akhartu minhu wa ana ala ghairi taharatin ay inni kuntu junuban faqala subhanallah. فقال للتعجب سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أي في ذاته حيا ولا ميتا. Riwayat daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui dia, temu Abu Hurairah di sesetengah jalan Madinah, setengah lorong Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah, sedang ia Abu Hurairah ketika itu junub, dalam keadaan mandi junub. Kata Abu Hurairah, khanastu minhu, maka saya menyimpang, saya mengundur daripadanya dengan anggapan dia itu dalam keadaan junub, ada peluh dia di tangan, takut bila jumpa Rasulullah SAW. Biasanya Nabi SAW berjabat tangan dengan sahabat dan mu'anaqah dengan sahabat. Jadi bimbang Abu Hurairah, takutnya dia salam dengan Rasulullah SAW, mu'anaqah, peluh daripada tubuh badan itu terkena kepada Rasulullah SAW,
dalam anggapan dia tu peluh daripada orang mandi junub ni tidak bersih, takut jadi najis. Rasulullah SAW itu salah anggap dia begitu. Masa tu masih dia tidak faham lagi. Sebab tu dia undur mengelak daripada Rasulullah SAW supaya tidak jadi jabat tangan dan mu'anaqah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba faghtasala, kemudian saya pergi mandi. Summa ja'a, setelah mandi barulah dia datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, aina kunta ya Aba Hurairah, di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban, ay kuntu za janabatin. Abu Hurairah jawab, kata saya yang wajib mandi tadi. Fakarihtu an ujalisaka, saya tidak suka saya duduk bersama dengan engkau. Wa ana ala ghairi taharatin, sedang saya dalam keadaan mandi junub, tidak bersih. Faqala, dita'ajub, kerana heran dengan salah fahamnya Abu Hurairah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjusu, sesungguhnya orang mukmin, ay annal muslima tahirun, innal mu'mina tahirun, sesungguhnya orang mukmin bersih. La yanjusu, ay la yanjusu walau ajnaba, walaupun dia tu mandi junub, wajib mandi junub, dia tidak jadi najis pada zat tubuh badan dia, ay fi zatihi hayyan wala mayyitan, sama ada mukmin yang hidup ataupun yang mati tidak dianggap najis. Jadi daripada bab ni, arakil junub, Imam Bukhari mengisyarat kepada adanya khilaf berkenaan dengan arakil kafir, peluh daripada orang kafir tu najiskah ataupun tidak. Di situ ada ikhtilaf. Imam Bukhari daripada terjematul bab, babu arakil junub, mengisyarat kepada tu, kepada khilaf tu. Ada sekumpulan ulama kata peluh orang kafir tu najis berdasarkan ada pahaman daripada sesetengah ulama, tubuh badan orang kafir tu najis. Dan sesetengah ambil maksud najis orang kafir tu tidak najasah pada ain zat dia, hanya mereka ambil najis di situ najasun innamal musyrikuna najasun, ada sebut dalam ayat tu musyrikin dikira najis, najis setengah ambil maksud najis zat dia. Kalau kira begitu, kumpulan ulama ambil maksud tu di sisi mereka peluh daripada orang kafir tu najis. Bagi ulama yang ambil maksud innamal musyrikuna najasun, najas di situ najasun fil i'tiqad, najis dalam akidah dia, jadi tubuh badan dia tidak dikira najis. Kalau begitu, di sisi ulama ambil maksud tu peluh daripada orang kafir tidak dikira najis, bahkan air yang dia minum, lebihan air orang kafir minum tu,
kalau kita yakin mulut dia tidak najis, tidak makan benda-benda haram ataupun tidak minum arak, bersih mulut dia, air lebihan daripada orang kafir minum tu pun bagi ulama yang anggap najas fil i'tiqad tsani dianggap tahir, bersih. Dan bahagian yang kedua, terjematul bab tu, wa annal muslima la yanjusu, orang Islam sentiasa dianggap tahir, bersih. Disebabkan orang Islam dia faham bab taharah, kebersihan, dan kebiasaan orang Islam ni sentiasa menjaga kebersihan, berbeza dengan orang kafir. Orang kafir tidak ada adat kebiasaan dia menjaga kebersihan seperti kaum muslimin. Itu juga maksud innamal mu'minuna najas, innamal musyrikuna najasun, maksudnya najas. Yang sebut najis kaum musyrikin, kaum kafir tu disebabkan kebiasaan mereka tidak menjaga, tidak memelihara kebersihan. Itu yang maksud. Sebab tu di sisi ulama yang ambil maksud begitu, peluh daripada orang kafir tu tidak dikira najis. Begitu juga orang Islam dianggap zat tubuh badan dia sentiasa dikira tahir, bersih, tidak menjadi najis, walaupun tubuh badan dia dalam keadaan junub, yang wajib dia mandi junub tu tidak membawa maksud tubuh badan dia keseluruhannya dah jadi najis, tak boleh sentuh dengan dia, dia tak boleh sentuh dengan orang, tak boleh bergaul dengan orang, peluh dia tak boleh kena sama orang dan sebagainya. Maksudnya semua maksud itu tidak ada pada itu. Jadi maksudnya di sisi sesetengah ulama, peluh orang kafir najis, tapi di sisi jumhur ulama mereka kata tidak najis. Kalau anggap najis selain daripada orang Islam tu kira najis, seperti mana faham daripada maksud innamal musyrikuna najasun sani, apa nak kata kahwin, nikah kahwin dengan ahli kitab, kitabiah, kahwin dengan ahli kitab sebenar, kiranya sah bila wati bersetubuh dengan wanita kitabiah akan berpeluh. Jadi dalam keadaan berpeluh dengan bersetubuh dengan kitabiah, jadi di situ tidak ada hukum yang suruh basuh cuci peluh tu disebabkan peluh tu najis dan sebagainya. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak menolak fahaman sesetengah orang yang mereka faham arakul kafir najis dan juga arakul junub dikira tidak najis. Itu yang Imam Bukhari sabitkan di sini. Dan juga sesetengah akan fikir junub ni, junubi dikira najis, dia tu najasat hukmiyah, jadi tidak bersih tu disebabkan najasat hukmiyah. Dia tu dalam keadaan junub wajib mandi. Kalau begitu, dalam keadaan junub masih dia belum mandi tu, kalau dia buat kerja berpeluh dan kena pakaian, itu apa hukum bagi
orang tu. Jadi di situ juga ada ikhtilaf. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni isyarat kepada khilaf tu. Khilafnya di sisi sesetengah Zahiriyah dan di sisi ulama Syafi'iyah katanya peluh daripada junub tu tidak bersih. Jadi daripada sini Imam Bukhari dia menyokong ataupun menguatkan pandangan jumhur ulama yang kata tidak najis. Sebab tu Imam Bukhari ijtihad daripada hadis ni, dan ijtihad dia nyata pada terjematul bab, iaitu wa annal muslima la yanjusu, muslim sentiasa bersih. Annal muslima ay annal muslima tahirun la yanjusu ay la yanjusu walau ajnaba, ataupun la yanjusu ay fi zatihi hayyan wala mayyitan. Maknanya zat tubuh badan muslim tu sentiasa dianggap bersih walaupun dia dari segi hukum bila junub mandi wajib, walaupun ada najasah hukumiyah dengan dia, dikira tubuh badan dia tidak najis, dia boleh sentuh orang lain sentuh dia, kena dengan peluh dia dan sebagainya, kesemuanya tidak menjadi apa-apa masalah, kira bersih. Babul junubi yakhruju ay yakhruju min baitihi. Bab ini berkenaan dengan junub yang wajib mandi junub tu, boleh dia keluar daripada rumah dia, wa yamshi fi suqi, dan seterusnya dia berjalan di pasar dan sebagainya. Maksudnya orang junub wajib mandi itu masih belum mandi lagi, dia ada urusan penting, nak beli belah, keluar daripada rumah, nak beli, nak selesai urusan dia keluar buat kerja-kerja tu sebelum dia mandi. Nah, itu berkenaan dengan itu akan bincang di sini. Waqala Ata bin Abi Rabah kata, yahtajimul junubu, junub tu boleh berbekam, harus berbekam, wa yuqallimu azfarahu, dan juga boleh potong kuku dia, wa yahliqu ra'sahu, dan juga boleh cukur rambut kepala dia, wa illam yatawadda, walaupun dia lakukan semua perbuatan tadi dalam keadaan dia tidak berwudu pun, sekalipun tidak wudu, harus dia berbekam, potong kuku, cukur rambut kepala, potong rambut kepala dan sebagainya, harus buat. Daripada terjematul bab dan asar daripada tabi'i kibar Ata bin Abi Rabah ni, katanya muhaddisin, Imam Bukhari nak menolak pandangan sesetengah ulama salaf, di mana di kalangan mereka dah pun ada ikhtilaf, dan juga termasuk sesetengah sahabat juga sama pendapat begitu, iaitu selagi junub tu masih tidak mandi lagi, dia tak boleh keluar daripada rumah. Jadi
daripada terjematul bab dan asar Atha bin Abi Rabah, dan juga daripada hadis yang kita akan baca di bawah tu, kesemuanya menyatakan junub boleh keluar daripada rumah, boleh selesaikan urusan-urusan dia. Dan Imam Bukhari daripada terjematul bab dan asar hadis ni hadis akan baca ni menolak pandangan mereka yang kata junub tidak boleh keluar daripada rumah selagi dia tu tidak mandi. Dan juga ada pendapat daripada Hasan Basri, junubi dalam keadaan junub, masih belum mandi junub, dia tak boleh berbekam, tak boleh kerat kuku, tak boleh cukur rambut kepala. Kalau nak buat boleh, tapi syaratnya mesti dia wuduk dulu. Dan pendapat mereka, kalau junub tu dalam keadaan mandi junub, cukur rambut kepala, potong kuku dan sebagainya, kalau buat begitu, rambut yang dipotong dan kuku yang dipotong juga dikira junub, tidak bersih. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan asar Atha bin Abi Rabah ni menolak pandangan mereka tu, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi isteri-isteri dia pada satu malam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 isteri. Itu dalam hadis di bawah kita akan baca. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelilingi isteri-isteri dia jima' dalam satu malam, ternyata isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak himpun di satu tempat. Mereka ada masing-masing rumah-rumah mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di satu rumah isteri dia, mau pergi kepada isteri lain, mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dalam keadaan mandi junub, masih belum mandi. Kemudian dia sampai rumah lain, seterusnya begitu. Jadi daripada situ Imam Bukhari sabitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga keluar daripada rumah. Itu maksud al-junub yakhruju. Junub boleh keluar daripada rumah dan dia boleh buat urusan dia di luar rumah tu. Haddatsana Abdul A'la bin Muhammad qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Sa'id an Qatadah anna Anas bin Malik haddatsahum anna Nabiy Allah kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia cerita kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelilingi isteri-isteri dia pada satu malam, walahu yauma idzin tis'u niswah. Nabi sallallahu mempunyai ketika itu pada hari itu 9 isteri. Jadi keluar daripada satu rumah isteri pergi ke rumah isteri lain, mesti Rasulullah SAW keluar daripada rumah tu dalam keadaan junub. Dan dalam riwayat lain ada sebut
akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada mengelilingi di sisi semua isteri, barulah Rasulullah SAW mandi, dan di situ tidak ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu sebelum dia keluar daripada rumah dan sebagainya, tidak ada. Jadi daripada situ Imam Bukhari menolak pandangan Hasan Basri yang larang seseorang keluar daripada rumah, orang mandi junub tu tidak benar keluar daripada rumah kecuali dia wudu. Jadi Nabi SAW tidak wudu keluar daripada rumah dalam keadaan mandi junub. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui saya wa ana junubun, dalam keadaan saya junub, fa akhadha bi yadi famashaitu ma'ahu hatta qa'ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pegang tangan saya, sama syaitu ma'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan saya, berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah tempatnya Imam Bukhari istidlal orang junub boleh dia keluar daripada rumah sebelum dia mandi. Pengakuan daripada Abu Hurairah dalam dia keadaan junub temu Rasulullah SAW dan dia berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna di luar rumah. Di situlah Imam Bukhari istidlal, maksudnya mutabaqah di antara terjematul bab dan hadis bab tu ada pada potongan hadis famasyaitu ma'ahu di situ hatta qa'ada, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di satu tempat. Fansalaltu ay fan khanastu fa'ataitur rahla. Kemudian saya perlahan-lahan keluar. Fansalaltu mana perlahan-lahan keluar daripada tempat ada bersama dengan Rasulullah SAW itu. Fa'ataitur rahla. Kemudian saya datang di rumah. Rahl maksud manzil, rumah ataupun khubah, untuk singgah di satu-satu tempat. Fa'tasaltu, barulah saya mandi. Summa ji'tu wa huwa qa'idun, setelah itu saya datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dia masih duduk lagi di situ. Faqala aina kunta ya Aba Hirrun, ya Aba Hirrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah, Aba Hir sama hir kucing, Hurairah tasghir kucing kecil, anak kucing. Wahai bapa kucing, bapa anak kucing. Sebab Abu Hurairah ada seekor kucing
bersama dia, sentiasa ada bersama dengan dia. Ketika dia mai Masjid Nabawi pun dia ada bawa kucing tu masuk dalam tangan baju tu, tangan baju besar luas, dia masuk celah tu bawa. Bila nak masuk Masjid Nabawi, dia letak di atas dahan pokok berhampiran dengan masjid. Bila dia keluar, dia ambil masuk dalam tangan baju dia, dia bawa balik. Jadi sebab tu gelar dia Abu Hurairah. Faqala subhanallah ya Abahir, innal mu'mina la yanjusu. Jadi kisah sama, hadis sama. Daripada hadis ni tadi Imam Bukhari istidlal zat tubuh badan muslim mukmin bersih, tidak jadi najis walaupun dia tu dalam keadaan junub. Itu satu ijtihad daripada Imam Bukhari daripada hadis ni. Hadis ni juga dia kemuka dalam bab lain di sini. Di sini Imam Bukhari istidlal orang junub ni dia boleh keluar daripada rumah dalam keadaan dia masih belum mandi lagi. Itu istidlal yang kedua daripada hadis ni. Inilah kepandaian Imam Bukhari dan kehalusan ijtihad daripada Imam Bukhari. Dia boleh ijtihad hukum beberapa banyak hukum daripada satu-satu hadis. Dengan itulah kita jumpa dalam kitab Bukhari hadis-hadis menjadi berulang. Walaupun berulang hadis, tapi ijtihad hukum daripada hadis itu tak sama. Itu kehebatan Imam Bukhari. Babu kainunatil junubin fil baiti idza tawadda'a qabla an yaghtasila. Bab ini menyatakan kainunatil junub ay jawazu kainunatil junub fil baiti ay istaqarra fil baiti. Bab ini menerangkan harus junub itu berada menetap dalam rumah. Maksudnya sebelum dia mandi, idza tawadda'a qabla an yaghtasila, boleh harus dia ada dalam rumah dalam keadaan junub, masih dia belum mandi. Apabila dia wudu. Jadi kalau tak mandi lagi, dia wudu. Dalam keadaan masih belum mandi, dengan hanya dia wudu, dia berada dalam rumah, itu harus. Maksudnya Imam Bukhari daripada Terjematul Bab dan juga hadis kita akan baca tu, Imam Bukhari nak menolak pandangan sesetengah orang yang menyatakan bahawa apabila orang mandi junub itu ada dalam rumah, jadi malaikat tidak masuk dalam rumah itu. Itu Imam Bukhari nak menolak daripada Terjematul Bab ni. Dan juga ada
riwayat datang daripada Sayyidina Ali. Di situ ada sebut malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjing, gambar dan junub. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam rumah Aisyah dalam keadaan junub, hanya dia wudu sebelum tidur, tidak mandi. Jadi daripada situ Imam Bukhari istidlal harus junub ada dalam rumah sementara dia tidak mandi lagi. Jadi itu tidak menjadi penghalang daripada malaikat masuk dalam rumah. Kalaulah sekiranya junub ada dalam rumah, malaikat tidak masuk, Nabi SAW tidak akan tidur dalam keadaan junub di rumah Aisyah. Jadi muhaddisin kata daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari nak isyarat dhaifnya hadis yang menyatakan malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing, gambar dan juga junub. Disebabkan dalam sanad hadis itu ada rawi majhul, dianggap hadis itu dhaif. Imam Bukhari isyarat kepada itu. Dan maksud hadis yang nyatakan rumah orang ada junub tidak masuk malaikat itu ditakwil oleh sesetengah ulama dengan maksud orang tu junub tu dia dah jadi adat kebiasaan, dia duduk dalam keadaan junub lama. Maknanya dia tidak mandi segera ataupun duduk dalam keadaan junub seketika kemudian mandi, tidak macam tu. Dia biarkan lalu masa dalam keadaan junub begitu, masa panjang, kemudian barulah dia mandi. Jadi orang tu dah jadi adat kebiasaan begitu. Ataupun dia duduk dalam keadaan junub begitu lama masa sehingga waktu sembahyang dah lalu, dah habis, dia masih belum mandi lagi. Bisa kata dia duduk dalam keadaan junub selepas subuh, kemudian dia duduk lama tak mandi lagi, dah masuk waktu zuhur, dia masih belum mandi lagi, dah habis waktu, satu waktu sembahyang. Jadi orang seperti itulah hadis ini kata rumah orang junub tidak masuk malaikat itu, rumah-rumah jenis-jenis junub seperti itu. Kalau tidak seperti itu, dalam masa tidak lama duduk dalam keadaan junub itu dalam rumah, kira harus bagi seseorang tidak menjadi halangan daripada malaikat masuk dalam rumah itu. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Hisham wa Shaybanu an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarqudu wa huwa junubun. Riwayat daripada Abu Salamah.
Abu Salamah kata, saya tanya kepada Aisyah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub, mandi wajib? Qalat na'am wa yatawaddau. Aisyah jawab, kata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub sedang dia wudu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu sebelum tidur tu. Jadi daripada hadis ni dapati orang junub dia wudu sebelum tidur, maknanya selepas dia wudu lah baru dia tidur dalam keadaan junub, masih belum mandi tu. Jadi itu pendapat daripada mazhab Imam Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Ibnul Mubarak, dan ada sesetengah a'immah mereka ambil maksud wudu di sini tidak wudu syar'i, tidak wudu seperti mana kita nak semayang. Maksud di sisi mereka wudu di sini wudu lughawi tanzif, membersihkan basuh cuci tempat terkena najis, basuh cuci kemaluan, dua tangan. Itu yang maksudkan. Itu pendapat daripada sesetengah ulama. Dan dalam riwayat lain ada nyatakan wayatawadda'u ni, wayatawadda'u wudu'ahu lis-salati. Dia wudu seperti mana dia wudu nak semayang. Jadi wudu syar'i, tapi setengah ambil maksud wudu lughawi, basuh cuci tangan kemaluan tempat mana terkena najis, basuh cuci, itu saja. Jadi bagi a'immah arba'ah mereka ambil wudu, maksud di sini wudu syar'i, dan ada sesetengah ambil maksud wudu, maksud di sini ala tanzif, untuk membersihkan, menjaga kebersihan. Itu saja. Bab naumil junubi, bab berkenaan dengan tidur oleh junub, tidur dalam keadaan junub. Bab ini naumul junub, bab di bawah pula babul junubi yatawadda'u thumma yanamu. Bab ini junub tu tidur juga. Sebelum tidur dia wudu dulu, selepas tu dia tidur. Jadi nampak zahir tu berulang terjematul bab dua kali. Jadi muhaddisin kata tidak berulang yang sama. Babu naumil junub ni itu terjemah mutlaqah, mutlak, tidak ada kait syarat wudu dan sebagainya, tidak ada. Bab berikutnya itu terjemah muqayyadah. Di situ ada syarat junub tu nak tidur wudu dulu. Jadi sebab tu tidak dikira takrar, mengulangi terjematul bab yang sama, tidak kira begitu. Ada berbeza mutlak dan muqayyad. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث
عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Umar bin Khattab, dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna, ay hal yajuzu raqad li ahadina wa huwa junubun, haruskah salah seorang daripada kami tidur dalam keadaan junub, masih ketika dia masih junub? Qala na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, boleh tidur. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun, apabila salah seorang daripada kamu sudah wudu, hendaklah dia tidur dalam keadaan junub sekalipun. Jadi maksudnya junub daripada sini menyatakan dia boleh tidur dalam keadaan junub apabila dia dah wudu. Jadi ini wudu tidak wajib bagi junub. Maksudnya kalau dia wudu kemudian dia tidur, itu kiranya lebih baik. Kalau dia tidak wudu pun tidur juga tidur balik dalam keadaan junub, kemudian baru dia bangun mandi, itu pun kira harus. Babul junubin, yatawadda'u thumma yanamu. Bab ini yang junub tu wudu dulu, setelah wudu baru dia tidur. Jadi daripada terjematul bab dan hadis yang menyatakan di bawah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub dia nak tidur balik, dia basuh cuci kemaluan dia, kemudian dia wudu. Jadi daripada situ hendak menyatakan wudu sebelum tidur balik itu kira afdal dan bukan wajib seperti mana Zahiriyah anggap. Zahiriyah di sisi mazhab Zahiriyah, junub nak tidur balik dalam keadaan junub wajib dia tu wudu. Jumhur ulama kata tidak wudu. Kalau dia tidur dalam keadaan berwudu dianggap afdal, itu terbaik. Dan yang kedua, tidur ni dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara bagi kematian. Tidur tu seolah-olah orang tu mati tak khabar. Jadi afdal, aula bagi orang tidur, dia tidur dalam keadaan wudu, keadaan bersihkan sebahagian anggota badan, dia tidur. Kalaulah tengah dia tidur maut, dia tiba masa dia mati, dalam keadaan baik berwudu, dia akan meninggal dunia. Tapi tidak wudu pun tak apa, harus dia tidur balik. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana al-Laits an Ubaidillah ibn Abi Ja'far
عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب. Riwayat Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur dalam keadaan junub, ghasala farjahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci kemaluannya, maksudnya kekotoran yang ada pada kemaluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam basuh cuci, bersihkan. Wa tawadda'a lis-salati, ay wa tawadda'a wudu'an syar'iyyan kama yatawadda'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu syar'i seperti mana wudu untuk sembahyang. Itu tidak bermakna Nabi SAW wudu sembahyang, tidak, kerana sembahyang dihalang sebelum mandi junub tu. Jadi daripada situ sesetengah ulama, jumhur ulama, mereka istinbat hukum mandi junub itu tidak wajib segera, tidak perlu mandi segera. Orang junub tu boleh dia mau tidur dulu kemudian baru mandi, ataupun dia ada urusan apa-apa dia mau buat dulu, keluar daripada rumah pergi pasar dan sebagainya, selesaikan urusan-urusan dia, kemudian barulah dia mandi. Itu pun boleh, maksudnya tidak jadi wajib segera mandi junub tu, kerana tidur balik wudu, tidur balik. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. استفتى أي طلب الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Umar meminta fatwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ayanamu ahaduna wa huwa junubun, haruskah salah seorang daripada kami tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, ay na'am yanamu, ya boleh dia tu tidur dalam keadaan junub tu idza tawadda'a, apabila dia wudu, maksudnya wudu dulu, walaupun tidak mandi lagi, wudu dulu baru tidur. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata Umar bin Khattab menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhul janabatu minal lailin, janabah junub terkena padanya, pada dia pada waktu malam, maksudnya sejak malam lagi dia dah jadi junub. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, tawadda waghsil zakaraka, summanam, wudu'lah dan basuh cuci kemaluan engkau, sesudah itu nam tidurlah.
Ada sesetengah ulama kata berdasarkan zahir potongan hadis seperti ini, tawadda, sebut wuduk dulu, kemudian wasil zakaraka, bau sebut kata basuh cuci kemaluan. Daripada situ setengah ulama kata harus mendahulukan wuduk atas sebelum basuh cuci kemaluan tu, sebab wuduk ketika itu bukan wuduk mengangkat hadas. Jadi setelah wuduk dia basuh cuci kemaluan, sentuh kemaluan pun tidak timbul masalah batal wuduk lah pas itu, sebab wuduk tu sendiri wuduk ta'abbudi, maksudnya hanya turut perintah, menuruti cara Rasulullah, bukan wuduk mengangkat hadas. Nak boleh baca Quran, sembahyang dan sebagainya. Macam mana nak sembahyang, nak baca Quran, nak kira mengangkat hadas dengan wuduk tu sedang dia masih belum mandi junub lagi. Jadi dia berada dengan wuduk dalam keadaan mandi junub tu kiranya lebih teruk pada menyentuh zakar. Jadi sebab tu di sisi sesetengah ulama mendahulukan wuduk daripada basuh cuci kemaluan tu, tapi di sisi jumhur ulama basuh cuci kemaluan dulu, bersihkan kekotoran-kekotoran yang lekat di kemaluan tu dulu, kemudian barulah wuduk. Di situ ada berbeza fahaman berdasarkan tartib dalam hadis tu tidak sama. Ada sesetengah hadis tawadda waghsil zakaraka, ada setengah hadis pula faghsil zakaraka wa tawadda summa nam. Jadi ada takdim takhir dalam susunan wuduk dan basuh cuci kemaluan tu. Ada depan dulu wuduk, ada setengah tu mendahulukan basuh cuci kemaluan dulu. Jadi disebabkan riwayat-riwayat ada tidak sama, daripada situlah timbul berbeza fahaman pendapat darinya di sisi di antara ulama. InsyaAllah kita sambung, sebab babun ital takal khitanan ini penjelasan dia agak banyak sikit. Kita baca minggu lain insyaAllah.